Sebelum kita mulakan, marilah kita subscribe, like and share agar kita dapat berbagi manfaat kepada orang lain. Kewafatan Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha, puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sulung ialah Sayyidatina Zainab radhiyallahu an. Beliau telah dilahirkan 10 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, iaitu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 30 tahun. Beliau telah dinikahkan dengan sepupunya dari sebelah ibu yang bernama Abul As bin Rabi'. Semasa hijrah, beliau tidak dapat pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suaminya telah menyertai peperangan Badar bagi pihak orang kafir dan dia telah ditawan. Apabila orang Makkah menghantar harta fidyah untuk menebus tawanan mereka, Sayyidatina Zainab radhiyallahu an turut menghantar harta untuk menebus suaminya. Antara harta itu ialah seutas rantai yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an sebagai hantaran semasa perkahwinan Sayyidatina Zainab radhiyallahu an. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat rantai itu, ingatan baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an segar kembali. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersedih sehingga berlinangan air mata. Melalui saranan para sahabat radhiyallahu an, satu keputusan telah dibuat bahawa Abul As dibebaskan tanpa membayar tebusan dengan syarat dia mesti menghantar Sayyidatina Zainab radhiyallahu an ke Madinah sebaik sahaja dia pulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengutuskan 2 orang bersama Abul As supaya mereka berdua berhenti di luar kota Makkah dan Abul As menghantar Sayyidatina Zainab radhiyallahu an kepada mereka. Sayyidatina Zainab radhiyallahu an telah menunggang unta untuk bertolak. Beliau telah ditemani oleh adik iparnya, Kinanah. Apabila orang-orang kafir mendengar berita itu, kemarahan mereka membara-bara. Lalu satu kumpulan telah datang untuk menahan Sayyidatina Zainab radhiyallahu an. Antara ahli kumpulan itu ialah Hubar bin Aswad yang merupakan anak laki kepada sepupu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an. Oleh itu, dia juga merupakan saudara kepada Sayyidatina Zainab radhiyallahu an. Selain daripadanya, terdapat seorang lelaki lain. Salah seorang daripada mereka telah membalik tombak kepada Sayyidatina Zainab radhiyallahu an, dan kebanyakan ahli sejarah menulis bahawa Hubarlah orangnya. Akibat daripada tikaman itu, Sayyidatina Zainab radhiyallahu an yang pada masa itu sedang hamil telah tercedera dan jatuh daripada unta sehingga menyebabkan beliau mengalami keguguran. Kinanah menyerang dengan anak-anak panah. Abu Sufyan pula telah berkata kepadanya, "Kami tidak rela puteri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa keluar dari Mekah secara terang-terangan. Sekarang kamu pulanglah dulu, kemudian kamu boleh menghantarnya secara sembunyi." Kinanah telah menerima saranan tersebut lalu pulang semula ke Mekah. Setelah 1 atau 2 hari berlalu, beliau bertolak semula. Kecederaan Sayyidatina Zainab radhiyallahu an tersebut berlarutan beberapa tahun sehingga beliau telah meninggal dunia pada tahun 8 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa beliau ialah puteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang paling baik yang telah menanggung pelbagai penderitaan demi kerana cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa pengkebumiannya, Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam kubur dan mengkebumikannya. Semasa baginda SAW turun ke dalam kubur, wajah baginda SAW begitu muram, dan semasa baginda SAW keluar, wajah baginda SAW berseri-seri. Para sahabat radhiyallahu an telah bertanya, lalu baginda SAW menjawab, "Saya memikirkan kelemahan Zainab radhiyallahu an, lalu saya berdoa supaya beliau diselamatkan daripada kesempitan dan penderitaan kubur. Allah Subhanahu wa taala telah menerima doa saya." Keterangan daripada kisah ini adalah beliau ialah puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang telah banyak menanggung pengorbanan untuk agama sehingga beliau telah mengorbankan nyawa beliau. Namun demikian, untuk melepaskan diri daripada kesempitan kubur, beliau masih memerlukan doa Nabi SAW. Bagaimana pula keadaan orang seumpama kita ini? Oleh kerana itu, setiap orang harus mendoakan untuk keselamatannya dalam kubur. Rasulullah SAW sendiri sentiasa memohon keselamatan daripada azab kubur untuk mengajak umatnya. Allahumma hfazna minhu bimannika wa karamika wa fadlik. Ya Allah, peliharalah kami daripada azab kubur dengan kurniaan, kemurahan dan limpahanmu. Kisah ini dipetik di dalam kitab Kisah Para Sahabat karya Syekhul Hadis Hazrat Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi.